Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, sebelum ini pernah timbul isu berkaitan SPRM dan Petronas sepatutnya diletakkan di bawah kuasa yang di Pertuan Agong, bukan Parlimen. Nah, akhirnya sekali lagi isu ini timbul selepas bakal yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim. Di dalam perkongsian daripada Malaysia kini, Sultan Ibrahim letak SPRM Petronas di bawah Agong, bukan Parlimen. Ini barulah. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar mahu lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada yang di Pertuan Agong, termasuk pemantauan secara terus terhadap SPRM dan malah Petronas. Sultan Ibrahim yang akan menjadi yang di Pertuan Agong tak lama lagi berkata, dua badan itu perlu melapor secara terus kepada Istana Negara berbanding Parlimen. Nah, apa yang saya lihat di sini, kalau perkara ini benar akan berlaku selepas yang di Pertuan Agong ke-17 menduduki ataupun memulakan tugas sebagai yang di Pertuan Agong pada tahun hadapan, pada Januari, sudah pasti apa yang saya dapat lihat keberkesanannya adalah di dalam bidang kuasa SPRM dan juga Petronas. Sudah pasti rasuah ataupun mungkin ada penyelewengan berlaku, sudah pasti boleh dicegah seawalnya, boleh dicegah sebaiknya. Disebabkan ini terus dijaga di dalam bidang kuasa yang di Pertuan Agong, bukan lagi di bawah ahli parlimen ataupun di bawah parlimen. Dalam wawancara bersama The Straits Times Singapura, Baginda menyuarakan hasrat untuk membantras rasuah. Sejak zaman moyang saya, kami adalah pemburu yang hebat. Beta akan pastikan, apabila pergi memburu, beta bawa pulang hasil yang baik. Tetapi apabila beta di KL, ia hutan konkret, jadi apa yang beta buru? Beta akan buru semua orang yang korup. Beta akan pastikan akan ada hasil, tita Sultan Ibrahim. Nah, jadi bersedialah mana-mana pemimpin-pemimpin politik, mana-mana pihak-pihak yang terlibat dengan rasuah, sudah pasti akan diburu oleh Sultan Ibrahim. Tita Baginda lagi dengan SPRM diletakkan di bawah Agong dan bukannya Parlimen. Ia akan dapat menjamin kebebasan Suruhanjaya itu. Ini bermakna Anda tidak di bawah pengaruh mana-mana pihak dalam eksekutif. Malah Petronas juga tidak seharusnya di bawah Parlimen. Melapor terus kepada beta. Pada masa ini, SPRM dan Petronas bertanggung jawab kepada kerajaan, bukan Parlimen. SPRM sering dituduh dipengaruhi secara politik dengan bertindak ke atas seteru kerajaan persekutuan. Sejumlah pihak menggesa agar SPRM diletakkan di bawah Parlimen dan bukannya kerajaan. Mereka juga menggesa Parlimen yang diberi tanggung jawab dalam soal pelantikan atau sekurang-kurangnya membuat penilaian untuk jawatan utama dalam Suruhanjaya itu. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, sebelum ini saya ada mendapatkan maklumat di mana terdapat satu pendedahan daripada kepimpinan Bersatu, ahli Bersatu, yang mengatakan bahwa Parti Bersatu tidak akan bertahan. Mungkinkah ini menimbulkan persoalan daripada ramai pendengar? Adakah Bersatu tidak lagi relevan sehingga PRU 16? Adakah Bersatu akan benar-benar tumbang, akan benar-benar tenggelam, bubar sebelum PRU 16? Nah, persoalan ini timbul karena kita dapat lihat banyak yang membuat spekulasi PAS akan tinggalkan Bersatu.
Kita dapat lihat di dalam kepimpinan Perikatan Nasional yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional yang juga adalah Presiden Bersatu, menjadi pengurus CPN. Tetapi dalam masa yang sama, kekuatan Perikatan Nasional, saya boleh katakan ramai yang membuat kesimpulan kekuatan daripada Perikatan Nasional adalah daripada Parti PAS. Disebabkan Parti PAS lebih banyak kerusi berbanding Parti Bersatu. Ada yang kata PAS akan keluar PN, Hadi Awang akan keluar PN. Namun setakat ini belum lagi ada apa-apa maklumat yang sahih berkenaan dengan itu. Kita tahu kerjasama antara Muhyiddin dan Hadi Awang masih terjalin dengan baik setakat ini. Tapi saudara-saudara, di dalam penulisan daripada Harapan Daily ataupun perkongsian, Bersatu akan dipinggirkan oleh PAS menurut kenyataan daripada kepimpinan politik daripada DAP. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sudah pasti kalau Bersatu akan dipinggirkan oleh PAS, Muhyiddin akan kritikal. Muhyiddin akan checkmate, Muhyiddin akan habis. Tetapi kalau benar Bersatu akan dipinggirkan oleh PAS, PAS akan tinggalkan Bersatu, maksudnya mungkin Perikatan Nasional juga akan bubar. Mutakhir ini Bersatu semakin lemah dan akan dipinggirkan oleh rakannya dalam Perikatan Nasional. PAS kata pengerusi DAP Johor Liu Chin Tong dalam ucapannya sempena konvensyen tahunan DAP Johor. Sejak PRN dan PRK adalah jelas bahwa Bersatu semakin lemah dan besar kemungkinan akan dipinggirkan oleh PAS. Jelas untuk semua juga bahwa Muhyiddin tidak lagi akan jadi Perdana Menteri dan Bersatu tidak lagi relevan. Yang relevan adalah Parti PAS. Liu berkata bahwa kerelevanan PAS tersela kerana menguasai Kerajaan Negeri Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu, manakala Bersatu mengetuai mana-mana kerajaan negeri. Liu yang juga timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri turut memberi cadangan bernas supaya PN bertindak sebagai pembangkang yang bertanggung jawab. Setahun selepas PRU15, sudah tiba masanya pembangkang hari ini memeterai Memorandum Persefahaman atau Confidence and Supply Agreement CSA dengan Kerajaan Perpaduan seperti yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dengan Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri pada September 2021. Pembangkang hari ini perlu memikul peranan sebagai pembangkang yang bertanggung jawab dan bukan lagi kumpulan yang hanya berminat tepuk atap. Wow, ini pasti satu kenyataan padu khas untuk pembangkang-pembangkang ataupun kepimpinan politik yang masih berusaha untuk menembuk atap sebelum PRU 16. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Terus bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.